Okey, sekarang saya berada di pekarangan Seri Pentas dan kalau pagi tadi kita memang bercerita mengenai satu murid satu sukan ini. Begitu seronok sekali kita bercerita dan sekarang untuk mendapatkan intipatinya dan juga dari segi pelaksanaan dia bersama kita pada pagi ini Datuk Abdul Ghaffar Mahmud yang merupakan Ketua Pengarah Pelajaran. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Selamat datang ke MHI. Okey, kita dah bercerita banyak juga lah pagi ini kan, bagaimana dah ramai memberikan komen mengenai betapa pentingnya untuk adik-adik anak-anak kita bersukan di sekolah. Jadi mengenai dasar satu murid satu sukan, mungkin boleh Datuk beri sedikit mukadimah mengenai program ini. Terima kasih Razul. Dasar satu murid satu sukan ni ialah telah dikenalkan oleh Yang Muhammad Menteri kita selaku Menteri Pelajaran tahun lepas. So, sekolah telah diarahkan untuk melaksanakan dasar ini pada Januari tahun 2010 lagi. So intipati kepada dasar ini ialah tentang wajibkan setiap pelajar sekolah yang sihat untuk bergerak aktif dalam satu sukan sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya. Kalau lebih tak apa. Kemudiannya dasar ini sebenarnya menyokong dua dasar. Pertamanya falsafah pendidikan negara, yang mana falsafah pendidikan negara menghendaki kita menghasilkan insan seimbang yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Jadi kita harap dengan dasar ini kita dapat menghasilkan insan yang sihat, di mana kita berpegang teguh kepada badan yang sihat datang dari otak yang sihat datang dari badan yang sihat. Yang keduanya ialah kita juga mendasari dasar sukan negara, iaitu sukan negara kita menghendaki sukan untuk semua dan sukan kecemerlangan. So kita harap dengan dasar ini kita dapat menjukil bakat sukan, di mana kita ada kumpulan yang ramai ahli sukan kita. Itulah harapan kita. Jadi itulah matlamat utama kerajaan dalam melaksanakan dasar ini ya. Ya, okey. Dan setakat ini bagaimana pelaksanaan dia sejak mula diumumkan dan sehingga kini, bagaimana dari segi metodologi pelaksanaannya itulah. Alhamdulillah setakat ini sekolah telah mematuhi apa yang kita arahkan, supaya sebagai contohnya ialah tentang pelaksanaan sukan tahunan sekolah. Contohnya selama ini sukan tahunan sekolah kadang-kadang ada sekolah buat pada bulan 2 pun ada, bulan 3 pun ada. Tapi kita mengarahkan sekolah supaya buat sukan tahunan pertengahan tahun. Kerana sebelum itu kita minta pertama sekali mesti ada merentah desa, melibatkan semua pelajar, mewajibkan. Selepas merentah desa, sebelum diadakan sukan tahunan, diadakan sukantara. Semua pelajar mesti terlibat untuk menyumbang markah pada rumah mereka. Dan setelah itu dipilih yang terbaik, barulah sukan tahunan. Selama ni mungkin kadang sekolah tu terus buat sukan. Dan kita juga menggalakkan semua sekolah-sekolah mengadakan sukan antara kelas. Kalau ada sama tu antara dong, antara tingkatan. So kegiatan sukan berpanjangan setengah tahun. Perbanyakkan lagi lah. Lagi. Jadi yang sukan ini sebenarnya Datuk, saya nak tanya tadi, ini beyond ataupun selain daripada pendidikan jasmani lah. Jadi pelajar itu perlu memilih kurang-kurangnya satu sukan. Pendidikan jasmani wajib 3 waktu satu minggu, iaitu mungkin pergerakan, kemanan sikit. Tapi yang ni kalau diminat dengan katalah bola sepak, dia main bola sepak, bola telanjang, kalau bola jaring. Tapi kalau yang talented tu lebih dari satu pun boleh. Lebih dari satu pun boleh. Bagaimana penerimaan ibu bapa pula? Ataupun feedback dari ibu bapa lah. Alhamdulillah setakat ini tidak ada komplain ataupun rungutan daripada ibu bapa terhadap sekolah, dan saya percaya ibu bapa lebih baik tentang ini. Sebab benda ini kita faham mungkin ada kesukaran sikit untuk contohnya pergerakan pelajar, tetapi kalau sekolah pandai menguruskannya dalam waktu yang di mana tak membebankan ibu bapa menghantar anak pelajar, saya tak ada masalah. Saya fikir cabarannya seperti yang ada disebutkan jugalah, ada rakan-rakan Facebook kita mengatakan, dan pemerhatian saya sendiri, ada setengah sekolah yang tak ada padang. Datuk, itu mungkin itu cabaran untuk bagi setengah sekolah untuk melaksanakan dasar ini. Saya akuilah itu antara cabaran kami, itu kemudahan asas untuk permainan lah. Tetapi padang bukanlah unsur terpenting untuk sukan. Sebab sukan berbagai jenis. Contohnya dia boleh main indoor game, pingpong ke, contohnya macam sekolah Muda Baki. Dia memilih sekolah Muda Baki Kuala Lumpur memilih renang. Tetapi dia tak ada kolam renang, menggunakan kemudahan pusat belia di sebelah sekolah tu. Dan kami telah pun mengadakan mesyuarat dengan pihak kuasa tempatan supaya membenarkan pelajar sekolah dapat menggunakan kemudahan yang ada oleh majlis tempatan. Dari segi
penyeliaan ataupun monitoring, adakah sekadar memberikan anak-anak kita tu okey, ini sukan anda main, ada tak dari segi penyeliaan ataupun nak lihat progres mereka itu, bagaimana ini dilaksanakan? Dalam surat kami kepada sekolah, kami minta mereka mentakwilkan program sukan secara spesifik, apa nak buat, bila nak buat sukan tahunan, bila nak adakan tandingan dalaman. Jadi dimasuk dalam kalender sekolah. Okey. Jadi okey, dari situ boleh lihat kemajuan pelajar-pelajar tu jugalah. InsyaAllah. Kita harap di situ kita dapat bertukar bakat. Okey, dan seterusnya kita nak bercerita mengenai ini larian ni, Datuk, larian satu murid satu sukan ini kan, yang satu Malaysia yang bakal esok sebenarnya akan dilangsungkan. Apakah matlamat ataupun objektif di sebalik mengadakan larian ini? Larian ini kami namakan larian serentak satu murid satu sukan satu Malaysia, iaitu bersempena dengan pelancaran rasmi dasar satu murid satu sukan ini. Jadi untuk larian ini akan diadakan di Padang Esplanade Taiping besok pukul 7.45 dan diketuai oleh Yang Muhammad Timbalan Perdana Menteri sendiri. Dan pesertanya daripada pelajar sekolah, kepimpinan Kerajaan Negeri Perak, itu Yang Muhammad Menteri Besar sendiri dan Esko-nya akan bersama, dan masyarakat di Taiping. Bagi murid sekolah, kita menjangkakan seramai 15,000 serentak untuk bersama dengan TPN pada pagi besok di Taiping. So kita menyerulah masyarakat Taiping turun beramai untuk bersama. Tetapi di seluruh Malaysia, kami serentak dalam masa yang sama, 45 tu, setakat semalam, perkiraan kami ialah 3.3 juta pelajar akan menyertai dalam serentak. 3.3? Ya, 3.3 juta. Seluruh negara lah ni? Seluruh negara. Datuk sendiri akan berada di mana? Ya, insyaAllah saya akan ada di Taiping. Datuk akan berada di Taiping lah. Dan mereka yang terlibat nanti, kalau disahkan kehadiran nanti, akan diberikan sijil, dan sijil ini akan tangani oleh TPM sendiri. Ya, istimewa sekali. So seluruh pelajar digalakkan untuk menyertai larian itu besok. Berapa jauh agaknya larian tu? Yang di Taiping tu 1.5. Dia bukan larian tanding, larian untuk perasmian saja. Ya, sebab saya ada juga yang berkata dengan saya, oh besok akan, ibu bapa kan, besok akan berlari 1.5 km. Dia kata dah lama tak lari ni. Macam mana tu? Ini untuk kalau ibu bapa tu untuk memberi sokongan lah. Memberi sokongan. Dia bukan untuk pertandingan, just larian sokongan saja. Ya, okey. Kita nak ucapkan selamat maju jaya, all the best itu ucapkan kepada Datuk dan juga semua yang akan berlari esok. Lebih dari 3 juta itu yang dijangkakan ya. InsyaAllah. Dan insyaAllah juga dari segi pelaksanaan satu murid satu sukan ni, kita ucapkan semoga berjaya lah, dan adik-adik dan anak-anak kita ni sentiasa cergas bila berada di sekolah, Datuk. InsyaAllah. Ya. Okey, terima kasih diucapkan kepada Datuk Abdul Ghaffar Mahmud yang merupakan Ketua Pengarah Pelajaran, bercerita mengenai dasar satu murid satu sukan dan juga larian serentak esok seluruh negara di Taiping 15,000 bersama Yang Muhammad Timbalan Perdana Menteri. Seluruh negara lebih dari 3 juta akan turut serta. Satu rekod akan tercipta esok. Terima kasih diucapkan kepada Datuk. Kita berehat sebentar, tapi selepas ini kita akan lihat lagi adik-adik ini bersama AB pula. Terus bersama kami dalam Malaysia hari ini. Go!